Yang kedua, masalah niat. Masalah niat. Niat ni gimana? Ada orang faham waktu dia wakil tu nak kena niat. Tak boleh lagi. Itu bukan niat wakil. Itu wakil. Wakil dengan niat ni beza. Wakil ni ada dua tempat yang wajib kita wakil. Kalau kita nak buat korban, sama ada di sini ataupun di luar negara. Sama ada kita boleh tengok lembu ataupun tak boleh tengok lembu. Dia ada dua tempat yang wajib kita wakil. Tempat pertama wajib nak wakil ketika nak wakil untuk orang yang menguruskan lembu ataupun binatang korban kita. Dia nak tolong beli, kita wakil kat dia. Duit kita RM700. Jumpa orang tengah yang nak urus ni, nah RM700 aku wakil kepada kamu untuk menguruskan bahagian korban aku. Tu wajib wakil satu tu. Maka tu orang tengah tu pun dia terima wakil. Selalu AJK masjid lah, tolong cari lembu semua kawan kat tengah tu. Nampak? Itu tempat yang pertama wajib wakil. Tempat yang kedua wajib nak wakil ni ialah ketika mana nak sembelih binatang. Ni saja dua tempat wajib wakil. Orang nak sembelih lembu kita, nak sembelih kambing korban kita tu, dia mesti terima wakil dulu. Ataupun dia mesti disuruh dan diberi keizinan. Haram dan berdosa kalau dia pergi sembelih ikut dan lembu orang. Tak boleh. Walaupun dia tukang sembelih yang sangat terkenal di Taman Keladi ni. Orang panggil dia Pak Leh sembelih. Parang dia duduk di pinggir ni. Makna tukang sembelih Power Rangers sungguh lah. Walaupun dia seorang tukang sembelih yang hebat, haram dia pergi sembelih lembu orang tanpa izin ataupun tanpa suruhan ataupun minta tolong daripada tuan-tuan lembu tersebut. Jangan turun-turun motor tengok lembu dia kena tambak di tiang, dia pergi terus sembelih. Hukum dia haram dan berdosa. Sembelih sah, hukum dia berdosa dan haram. Pasal itu lembu orang. Tak, lainlah kalau kita yang suruh. Kita ni satu bahagian ada. Kita suruh, kita minta tolong dia. Ataupun uruf adat kata kalau tak mau sebut di mulut, apa nama body language pun dah dikira memberi keizinan atas keredaan. Mana kita kenal dia tukang sembelih, dia pergi duduk dekat lembu kita, kita tahu lah dia nak sembelih. Kita tidak ada halangan, kita tidak marah. Mana kita reda dan itu dikira keizinan. Nah, jadi tukang sembelih jangan ikut dah pergi sembelih lembu orang. Mesti pastikan dulu. Ni saja dua tempat nak wakil. Nah, wakil orang tolong urus dan beli, wakil orang tolong sembelih. Kalau buat di luar negara macam mana Ustaz? Kita tak ada jumpa tukang sembelih, kita pun tak tahu siapa sembelih. Jawab dia wakil kepada orang yang pi urus lah. Nampak? Mesti ada orang yang urus kalau nak buat korban luar negara, Sudan ke, Kemboja ke. Orang nak urus itu, kita wakil waktu kita serah duit tu. Aku wakilkan kepada kamu untuk menguruskan bahagian korban aku. Maksud menguruskan tu termasuklah dengan kawan tu pergi cari siapa yang tukang sembelih. Kita bagi keizinan pada dia semua. Tak? Jadi korban luar negara ni mudah banyak lah. Tapi kurang afdal sikit. Dari sudut kurang afdal, banyak benda yang kita tak dapat. Tak dapat tengok binatang sembelihan itu disembelih. Tak dapat tengok tumpah darah. Nampak? Tak boleh nak niat korban. Waktu yang paling afdal niat ni ketika disembelih binatang tu. Jadi banyak benda lah. Banyak benda. Tak boleh nak sembelih sendiri. Afdalnya kurang. Tetapi kalau buat di luar negara, untuk tujuan membantu orang-orang yang sangat susah di negara tersebut, afdal balik kod bahagian tu. Untuk bagi daging sedekah pada orang yang sangat memerlukan. Misalnya contoh, kita di Taman Keladi ni banyak ekor dah, banyak lembu dah. Nampak? Orang miskin pula tak ramai. Jadi, kita pun ambil satu bahagian di luar negara tu. Tapi jangan sampai kita utama hal luar negara sampai di tempat kita tak ada sembelihan. Maka rugilah tidak ada tumpah darah pada hari raya kurban. Tak? Biar balance. Di sini pun ada, kalau ada duit lebih, masuk pula di sana. Bantu saudara kita yang susah di sana. Nah, sampai nak makan apa pun tak ada. Di sini kita kadang-kadang banyak sangat. Tak? Jadi masalah wakil, dua tempat tu saja wakil. Wakil untuk mengurus ataupun membeli, wakil untuk menyembelih. Dia tak boleh sembelih ikut dan. Kalau lembu dia tak apa, lembu orang. Sama macam dia masuk main Taman Keladi ni, dia Tok Mudim. Tok Mudim terkenal. Boleh dia duduk pergi sunat anak orang ikut dan dia. Jumpa budak, saya elok kerat. Jumpa budak, kerat. Orang kata apa siapa sunat anak saya? Saya Tok Mudim terkenal. Takkan tak kenal. Boleh begitu? Kena terajang nampak budak tu lagi. Mana boleh? Dia mesti minta izin ataupun pak budak tu minta tolong dia. Macam itulah tukang sembelih nak menyembelih lembu korban. Nah, itu masalah apa nama wakil. Yang ketiganya masalah niat. Niat ni lagu mana? Ada orang faham dia kena niat waktu dia bagi duit kat tukang urus. Bukan. Tu bukan niat, itu wakil.
Niat korban ni ialah ketika mana telah milik natang korban. Waktu itulah bermula niat korban. Bermakna kita serah duit ke orang, orang pergi beli. Kemudian dia dah beli dah lembu tu. Walaupun bukan seluruh lembu tu milik kita, satu bahagian saja. Tapi bila dia dah beli, lembu tu dah jadi antara milik kita. Sah niat korban, bermula di situ. Tak. Nak tahu ke mana? Banyak cara. Kadang-kadang tukang yang beli tu, dia akan habang kod WhatsApp, kod mesej, kod pengumuman masjid. Ataupun kadang-kadang tak perlu pemberitahuan. Uruf adat di Taman Keladi ni memang macam tu tiap-tiap tahun. Lagu mana? Esok lusa nak raya haji. Hari ni pakat siap beli lembu, siap dah. Tambak dah di masjid-masjid apa semua ni. Kita lalu ya tengok, oh ya ada lembu 3-4 ekor dah. Mesti ada salah satu tu lembu aku. Kita yakin dah jadi milik lembu, sah niat korban. Yakin? Yakin dah jadi milik kita, nak sah kita berniat korban. Wajib pegang lembu ke? Tak wajib. Ada orang kata kena pegang lembu. Kalau lembu tu mengamuk, terajang, mampu nak pegang pun dah. Tak boleh pegang lembu, pegang tali lembu. Pun tak wajib pegang tali. Kalau tak boleh pegang tali, kena tengok lembu waktu nak niat, tak wajib. Syarat dia yakin lembu telah menjadi milik. Bukan hak orang lain, hak kita dah. Baru sah niat korban. Walaupun kita tak ada di kawasan tu. Nampak? Kita duduk di Australia no. Lembu buat sembelih korban di Taman Keladi ni. Kita duduk di Australia. Tapi orang hak beli lembu tu hantar mesej. Tuan Haji, Alhamdulillah, lembu dah beli. Kita pun niat korban di Australia. Sah niat korban kita. Nah, afdal sahaja tengok dan memegang lembu. Tapi bukan wajib. Niat korban bermula selepas milik lembu. Tak sah niat korban kalau belum milik. Sama macam kita cerai jiran kita. Kita cerai bini jiran kita. Bini jiran kita beletiak tak berhenti. Taik telinga kita ni tak dan keras. Bila kena beletiak. Lalu kita pun geram, kita panggil dia keluar. Ni Kak Timah keluar mai tak? Awal. Dah saya meluat lah dengar Kak Timah duk beletiak tak berhenti. Mulai pada hari ni saya sebagai jiran Kak Timah cerai. Kak Timah talak 3 apa. Mana sah kita cerai bini orang? Macam itulah kita niat korban atas lembu yang bukan milik kita. Tak sah. Mula niat korban sah, lepas milik lembu. Sampai bila? Sampai putih bering dengan hukum. Itu tempoh niat korban. Nah, jangan orang dah sembelih habis dah baru niat korban. Tidak sah. Yang paling afdal nak niat korban ialah ketika penyembelihan sedang berlaku. Waktu tu paling afdal. Nah, orang tengah melih lembu ataupun kita sendiri yang sembelih lembu, kita niat waktu tu paling afdal. Kerana Nabi buat begitu. Dalam ketika mana Nabi menyembelih kibas korban Nabi sebut apa? Allahumma hadha minni wa min ahli baiti wa min ummati. Nabi kata, ya Allah, ini daripadaku, daripada ahli keluargaku dan daripada umatku. Nabi pun sembelih. Dalam satu riwayat lagi Nabi kata, Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nabi kata. Tak. Waktu sembelihan tu. Yang tu paling afdal. Sebab tu sunat pergi tengok. Sebab Nabi suruh anak Nabi, Sayyidatina Fatimah. Nabi kata, ya Fatimah, qum ya Fatimah. Bangkit wahai Fatimah, fasyahidha. Hampir tengok orang sembelih. Hampir tengok orang sembelih kibas. Kerana itu bahagian hang. Sunat kita bangkit pergi tengok. Gugur darah-darah binatang korban, mengkafarahkan dosa-dosa kita. Sebab tu dia panggil Raya Aidil Adha. Adha tu makmai pada perkataan udhiyah. Nampak? Korban ataupun sembelihan. Jadi itu 3 perkara. Masalah azam, masalah niat dan masalah wakil. Mudah-mudahan kita dapat faham sikit sebanyak.